Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita berbagai-bagai rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya. Maka dapat pada pagi ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian majlis ilmu. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pengajian pada pagi ini, suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas dan pendek, tetapi mengandungi makna yang sangat besar, yaitu hadis an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah Az-Zaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abi Amr yang juga dikenali dengan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Az-Zaqafi, iaitu daripada Bani Saqif. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku berkenaan dengan Islam.
suatu perkataan yang tidak aku bertanya lagi tentangnya seseorang selain daripada kamu. Baginda menjawab, katakanlah oleh kamu, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah, tetap sabit. Hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam hadis ini yang berupa pertanyaan dan mohon pesanan daripada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ajaran Islam, apa yang terkandung di dalam Islam, tentang Islam, yang mana iaitulah Sufyan bin Abdullah datang meminta pesanan wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang dia tidak akan bertanya lagi kepada orang lain melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun memberikanlah kepadanya wasiat yang pendek tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Pertama sekali baginda menyatakan, kul amantu billah, katakanlah oleh kamu wahai Sufyan, berimanlah, aku beriman kepada Allah. Dan yang keduanya, summa istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Sebagaimana kita tahu bahawa iman merupakan suatu perkara yang paling penting dalam hidup manusia. Tanpa iman, hidup manusia tidak ada guna. Ini yang disebut oleh apa yang dinyatakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Dia menyatakan, al-insanu bil imani kullu syai'in wa bidunil imani laisa bi syai'in. Idza wajada al-imana wajada kulla syai'in wa idza faqqada al-imana faqqada kulla syai'in wa la yanfa'uhu fi hadhihi dunya syai'un. Manusia dengan iman dia mendapatkan segala sesuatu, dia memperoleh segala sesuatu. Dengan ketiadaan iman, dia tiada sesuatu. Apabila ia memperolehi iman, ia memperoleh segala sesuatu. Dan bila mana hilangnya iman, hilang segala sesuatu. Dan tidak ada apa-apa manfaat baginya hidup di dunia ini sesuatu pun. Itulah nilai iman, yang merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Nikmat nombor satu, kan? Nikmat ni banyak, tidak terkira. Tetapi nikmat yang paling besar, nombor satu paling besar ialah nikmat iman, diikuti dengan nikmat ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia menyatakan ada dua nikmat yang paling besar di dunia dan ada dua nikmat yang paling besar di akhirat. Iaitulah dua nikmat yang paling besar di dunia ialah iman, yang kedua ilmu pengetahuan, yang di akhirat itu ialah nikmat masuk ke syurga dan mendapat lihat wajah Allah yang sangat indah lagi mulia. Itulah dua nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Iman, ilmu tak boleh dipisahkan. Sebab orang yang beriman, dia tak boleh beriman tanpa ilmu. Orang yang beriman, dia mesti beramal. Orang yang beramal, amalannya mesti berasaskan kepada ilmu. Kalau dia beramal tanpa ilmu, amalannya rosak, amalannya tak diterima,
amalannya tak diberikan sebarang ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Mana kata sia-sialah amalan dia sebab dia tidak ada ilmu. Itu sebab ilmu tu merupakan nikmat yang besar selepas daripada nikmat iman. Dalam satu ayat Allah menggandingkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat ketinggian. Ini merupakan dua nikmat yang cukup besar sekali lah. Sebab majlis ilmu ni sepatutnya diperbanyakkan lah. Diperbanyak kegiatan dakwah, kegiatan ilmu ini merupakan kegiatan yang paling utama. Yang paling utama. Itu sebab kadang-kadang ada setengah umpama Dr. Sultan menyatakan tentang fiqh al-awlawiyah, tentang fiqh keutamaan. Kata dia kadang-kadang orang melihat ataupun mengambil berat soal hiasan, soal untuk memperbesarkan lagi masjid dan surau, sedangkan kadang-kadang sudah cukup menampung para jamaah, dah tak perlu cukup untuk nak diperbesarkan lagi ataupun dibuat lagi satu masjid yang lain yang berdekatan dengan masjid yang ada. Kan itu semua ia adalah suatu perkara yang boleh dikatakan sebagai pembaziran. Adalah lebih baik digunakan duit itu untuk kegiatan dakwah dan ilmu. Bukan kita nak melihat kepada soal pembangunan dari sudut zahiri ataupun soal pembangunan fizikal. Kita kadang-kadang ambil kira soal cantik, soal indah, soal orang kata apa, nak kagum dengan pembinaan yang ada, tetapi kadang-kadang pembinaan dalaman jiwa ni kan tidak dibina, sedangkan pembangunan dalaman tu lebih utama daripada pembangunan luaran. Bukan kata tidak penting pembangunan luaran, tapi pembangunan dalaman spiritual itu mengatasi pembangunan luaran, pembangunan fizikal. Kan itu sebab hari ini orang lebih kepada soal memberikan tumpuan kepada makanan jasmani, tetapi tidak memberi tumpuan kepada makanan rohani. Sedangkan umpama ilmu pengetahuan itu merupakan suatu keperluan kepada manusia. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas meletakkan keperluan manusia kepada ilmu mengatasi makan dan minum. Kan? Makan dan minum itu, makan minum penting, tetapi ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Nampak kan? Sebab itu orang kadang-kadang dia lebih kepada makan minum ni, bukan makna kata memang puluh suruh kan? Lebih-lebih lagi ni lah bulan Syawal ni tuan-tuan, makan saja. Hari ni tuan-tuan open house banyak tempat ni, tak dapat pergi semua kan? Hari ni esok memang penuh. Bukan setakat open house, open mosque kan, apalagi open office, semua dia dibuka habis jadi memang hebat. Maknanya dia lebih hebat daripada kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni tuan-tuan, makanan apalah sangat, nasi lebih kurang. Tapi kalau open house ni dia memang makanannya semua ada. Apa yang tak ada tuan-tuan? Nasi, ketupat, rendang, lemang, roti jala, kuih-muih, air, cendol, ABC kan, mi goreng, rojak, semua ada. Sate, kambing golek kan. Tuan-tuan tu yang sedap tu, meriah tuan-tuan. Memang nak kira maknanya open house ni tuan-tuan, jamuan raya ni sangat meriah, mewah tuan-tuan, bukan main inilah keadaannya lah. Bukan kata tak boleh pergi kan. Kadang-kadang ialah kunjung-mengunjung juga kan. Ini memanglah ziarah kunjung mengunjung ni memang bagus ziarah sahabat yang buat open house, kita pergi dapat pahala tuan-tuan.
Kita pergi makan tu dapat pahala, yang buat jamuan pun dapat pahala. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita jangan pula tak mengunjungi rumah Allah. Rumah kawan, rumah saudara kita pergi sebab ada makanan, tetapi rumah Allah tak pergi. Itu tak jadi tu. Kunjung-kunjung juga, masjid kena datang juga. Ada begitu. Makan juga, ilmu juga. Ada begitu, seimbang. Barulah orang kata hidup kita hidup yang sempurna. Tidaklah makna berat sebelah, tidak memberikan seperhatian soal duniawi saja, tetapi dalam masa yang sama kita mementingkan persoalan ukhrawi. Dunia, akhirat ni dua perkara yang perlu kita ambil berat. Kita tak boleh tinggal salah satu daripada dua. Ambil akhirat tinggal dunia pun tak betul, ambil dunia tinggal akhirat lagi tak betul. Jadi kita kena ambil dua-dua sekali. Ini yang kita sering doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dua-dua. Kebaikan dunia pun kita minta, kebaikan akhirat pun kita minta, tuan-tuan. Berbalik sebenarnya tadi soal kita katakan nikmat dunia tadi, iman, ilmu, dan juga nikmat akhirat, masuk syurga dan dapat lihat wajah Allah yang sangat indah dan mulia. Tu tuan-tuan, orang yang masuk syurga ni tuan-tuan, dia lupa segala nikmat yang ada di dunia. Lupa. Bayangkan. Sama juga orang yang masuk ke dalam neraka tuan-tuan, dia lupa akan penderitaannya di dunia. Sebab apa? Neraka tu lebih derita, lebih derita, lebih terseksa. Dia tak ingat dah penderitaan dia di dunia dulu, dia tak ingat dah, sebab yang ni lebih hebat. Sama juga orang yang masuk syurga ni tuan-tuan, dia lupa dah habis dah nikmat di dunia yang dikecap dulu. Dia lupa dah. Sebab apa? Yang ada di syurga ni lebih hebat. Itu sebab dia lupa. Kan? Dia tak ingat dunia dah tuan-tuan, melainkan satu golongan dia, yang mana dia ingat akan dunia, iaitulah golongan syuhada. Golongan syuhada ni tuan-tuan, walaupun dia masuk ke syurga, tapi dia berangan-angan ataupun bercita-cita untuk kembali ke dunia, untuk balik ke dunia balik. Orang dah masuk syurga tak nak kembali ke dunia dah. Tapi syuhada ni tuan-tuan satu golongan yang dia nak balik ke dunia balik. Kenapa dia nak balik ke dunia? Dia nak balik untuk apa? Untuk dia berjihad melawan musuh, dibunuh syahid di sebelah hadis, dan kemudian dia mati. Dia bercita-cita untuk hidup semula, untuk berjihad, dibunuh syahid sehingga 10 kali. Sebab apa? Sebab dia merasai karamah kematian syahid. Kemuliaan syahid tu dia dah rasa dah. Betapa enaknya, betapa lazatnya syahid itu yang dikecap oleh orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dia minta lagi untuk hidup semula. Itu sebab tuan-tuan syuhada ni hebat. Allah sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu menyangka orang yang dibunuh itu di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak menyadari. Dan kita tak sedar mereka hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, sedangkan bahkan mereka hidup di sisi Allah, mendapat kurnia rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan syuhada tuan-tuan, yang Allah anugerahkan mereka itu mati syahid. Ini dia, mati juga tuan-tuan. Mati ni tak dapat elak. Ajal bila sampai ni tuan-tuan, Allah tidak tangguhkan satu saat pun tidak.
dahulu pun tidak, tangguh pun tidak, sampai ajal sampailah. Tapi yang kita nak mati itu ialah mati yang husnul khatimah, mati yang mulia, mati yang baik ni tuan-tuan. Dan mati yang paling mulia ialah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan kebenaran, menegakkan syariat Allah, daulah Islam dan sebagainya. Jadi maknanya inilah yang kita nak, perjuangan tu yang menuntut kepada pengorbanan. Itu sebab apa yang berlaku di negara-negara Timur Tengah tu kan. Kita lihat bagaimana mereka memperjuangkan hak kebenaran untuk untuk nak meletakkan syariat Islam itu sebagai satu syariat yang paling tinggi. Dan itulah hasrat Presiden Muhammad Mursi, dia meletakkan Allah sebagai matlamat. Allahu ghayatuna wa rasulu qudwatuna wal Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna. Ini dah letak asasnya. Allah matlamat kami, Rasul ikutan kami, Quran pimpinan kami, jihad jalan kami. Diletakkan begitu. Itu yang tak senang tu kan. Amerika Yahudi tak senang dengan Dr. Muhammad Said Muhammad Mursi. Maka dengan sebab itulah digunakan tali baut dia lah. Tali baut tuan-tuan sebenarnya memang licik. Orang barat ni tuan-tuan, musuh Islam ni, dia guna orang Islam untuk lawan orang Islam. Dia orang tak nampak di belakang dia tu. Tu liciknya orang Islam, orang barat ni. Sebagaimana kalau kita tengok juga umpamanya Syiah yang wujud itu, dia daripada Yahudi kan. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yang memulai Islam. Tujuan dia memulai Islam tu ialah untuk menyelewengkan akidah umat Islam. Maka berpecahlah umat Islam dengan pecahan-pecahan sampai berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya. Inilah suasana bagaimana musuh tidak senang dengan umat Islam yang bila nak meletakkan Islam itu sebagai ad-din, sebagai asas kepada perjuangan untuk dilaksanakan di atas muka bumi, dan mereka memang tak senang. Ini pun Allah dah sebut dalam Quran, banyak ayat Allah nyatakan tentang bagaimana mereka tak senang dengan kita umat Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan reda sekali-kali orang Yahudi dan Nasara daripada kamu sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Ini benar bagaimana berlakunya begitu. Baik, tak apa. Kemudian kita lihat balik kepada hadis yang kita baca ini, bagaimana pesanan Nabi SAW kepada Sufyan bin Abdullah pertama sekali ialah soal iman. Ini soal yang paling penting. Tanpa iman, hidup manusia tidak ada guna sedikit pun tu. Tak ada. Kita alhamdulillah kan, makna kita syukur alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita mendapat nikmat iman. Dan nikmat iman yang kita kecap ni tuan-tuan, kita dapat dengan cara yang begitu mudah. Itu yang kadang-kadang orang nampak mudah kan? Tak macam golongan sahabat, mereka beriman, mereka mendapat ujian, ugutan, ancaman daripada musuh, daripada golongan musyrikin Mekah, daripada Yahudi. Dengan sebab iman mereka akan berhadapan dengan dengan serangan, dengan ancaman, dengan peperangan. Tapi kita beriman tak ada apa-apa kan. Mana kata dia sudut ancaman tu tak ada. Itu sebab kadang-kadang kita dapat rasa iman tu mudah sangat. Sedangkan iman itu suatu yang sangat berharga yang kita kena pelihara dengan melaksanakan amal saleh. Itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, wasiat Nabi kepada Sufyan bin Abdullah ialah istiqamah. Istiqamah ni makna apa? Sabit, tetap.
tidak mudah luntur semangat, putus asa, tidak. Makna kata tak goyah, terus melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dalam keadaan konsisten. Maknanya terus begitu. Ini yang kita nak istiqamah ni. Dan memang istiqamah ni suatu yang berat. Bukan semua orang boleh istiqamah. Bahkan Nabi sendiri mengakui, bahkan Nabi sendiri menyatakan, syayabatni Hud, surah Hud menyebabkan rambut aku beruban. Makna beratnya surah Hud ni. Lalu sahabat bertanya, adakah dengan sebab kisasul umam wa halakuhum, adakah sebab dengan kisah-kisah umat yang di dalam surah ini dan kebinasaan mereka yang menyebabkan rambut kamu beruban? Maka Nabi kata tidak. Bahkan Nabi kata beruban tu pasal apa? Pasal dalam itu berbunyi itu berkenaan dengan ayat Allah, qaulullah ta'ala, fastaqim kama umir, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Ayat inilah yang menyebabkan rambut Nabi beruban. Beratlah kira tu. Itu sebab orang banyak uban ni dia banyak fikir. Fikir banyak sangat. Masalah umat tu dia fikir. Itu yang beruban tu. Nak ceritanya. Jadi makna nak sebutnya bahawasanya berat tu, berat. Bukan mudah. Bukan mudah. Tapi ialah dalam konteks kita baru saja keluar daripada madrasah Ramadan ni tuan-tuan, yang kita nak ingatkan juga. Alhamdulillah kita Ramadan memang bagus. Sembahyang tarawih bukan setakat ialah tiap-tiap malam lah je 20 rakaat lagi. Kalau setakat 8 ni biasa dah. Ringanlah tu. Buat 20 hebatlah kiranya. Bukan semua orang boleh buat 20. 8 pun okey jugalah. Tak kira lah tu. Sunat witir buat malam-malam, setiap malam sunat witir. Itu sebab tuan-tuan, sunat witir ni dia bukan bulan Ramadan saja. Kenapa kita dapat laksanakan solat sunat witir pada bulan Ramadan? Tiap-tiap malam kita buat. Tapi bagi bulan lain, Syawal dia masuk bulan Syawal ni tuan-tuan, dan seterusnya kita tak solat sunat witir dah. Padahal ia solat sunat muakkad yang Nabi tak tinggal. Bahkan Nabi pesan supaya kita laksanakan solat sunat witir ni sebelum kita tidur. Sebelum tidur ni tuan-tuan, ambil wudu, solat sunat witir 3 rakaat, 2 salam ataupun 3 rakaat, 1 salam. Makna kata lebih kurang 10 minit habis. Kalau kita dapat jaga yang ini, bukan banyak pun kan, bukan lama pun tuan-tuan, 10 minit tak lama kan. Kenapa kita Ramadan kita boleh tunaikan solat sunat witir, tapi bila masuk bulan lain kita tak dapat buat? Tak sepatutnya begitu. Ini yang kita nak katakan istiqamah ni, makna kata dia buat secara berterusan tuan-tuan. Kita jaga solat sunat witir ni muakkad, solat sunat yang sangat dituntut, yang kalau boleh jangan tinggal. Itu sebab Nabi pesan buat sebelum tidur. Pasal apa tuan-tuan? Walaupun kita ada niat nak bangun malam, tapi bimbang kita tak terjaga, maka kita dah sempurna dah solat sunat witir, siap-siap lagi dah. Kalaupun kita dah nak bangun malam, kita jaga malam tuan-tuan, tak kisah kita cuma dah tak buat solat witir dah, kita buat solat malam, tahajud dan sebagainya. Itu je. Makna tekan ni, makna kata kalau kita dapat jaga ni tuan-tuan, istiqamah ni sangat baik lah. Satu. Sama juga kalau kita tengok baca Quran, Ramadan bukan main, khatam lagi Quran. Bukan setakat baca, khatam terus. Tapi mari Syawal, masuk bulan Syawal ni, tinggal langsung Quran. Yang ni yang tak jadi. Walaupun memang sebenarnya Quran ni Nabi suruh kita khatam tiap-tiap bulan, sebulan sekali. Maknanya 1 juzuk 1 hari.
Satu juzuk tu boleh sebenarnya. Ramadan boleh, pasal bulan lentang boleh. Boleh tuan-tuan. Satu juzuk ni dalam masa dalam masa setengah jam, 40 minit selesai. Boleh lah tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita malas. Malas pun tuan-tuan, jangan tak baca langsung. Satu muka surat pun tak boleh. Kalau kita dapat jaga tuan-tuan, satu muka surat 1 hari, dah cukup. Bukan semesti banyak. Eloknya satu juzuk lah kalau boleh. Tapi mungkin semua orang tak dapat. Kalau takkan tak dapat satu muka surat pun tak dapat, tak tahu nak kata. Yang ni kita jaga tuan-tuan. Walaupun satu muka surat pun tak apa. Tiap-tiap hari satu muka surat, alhamdulillah, bagus. Mana begitu? Nampak? Baca Quran, jangan tak baca. Apa lagi tuan-tuan? Umpamanya puasa Ramadan, kita dapat berpuasa sebulan. Itu yang wajib. Yang sunat, bukan setakat wajib kita jaga, yang sunat pun kita jaga. Sunat umpamanya ialah bulan Syawal 6 hari. Yang tak ada yang start dah, ada yang tak start lagi ni tanya-tanya berapa hari ni Ismail ni sunat apa ni puasa Syawal? 6 hari lagi ustaz. Tak boleh lagi tu kan. 6 hari lagi. Nampak tak? Kita dah lewat, dah melebihi 15, 16 ni, 17. Dia makna kata jangan tinggal 6 hari. Kemudian bulan-bulan lain 3 hari. Nabi pesan kepada Abu Hurairah berpuasa 3 hari 1 bulan. Tuan-tuan, 3 hari je, tak payah banyak. 1 bulan 3 hari cukup dah. 3 hari menyamai 1 bulan. 1 hari menyamai 10 hari. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau kita dapat jaga 1 bulan puasa 3 hari pun kira bagus. Lagi bagus puasa Isnin Khamis lagi bagus. Tapi mungkin kita tak mampu kot, tak apalah, tak mampu pun tak apa. Yang paling tidak mana minimumnya 3 hari. Kita ambil minimumnya, tak payah kita ambil hak maksimum tu. Macam tadi kita katakan sembahyang witir 3 rakaat cukup. 3 rakaat cukup. 2 salam ataupun 1 salam. Kemudian apa lagi, betul, baca Quran. 1 buku surat cukuplah tu. Minimum kan. Hak minimum ni kita ambil lagi. 1 muka surat, alhamdulillah. Maknanya puasa 3 hari 1 bulan, melainkan bulan Syawal 6 hari. Dapat jaga ni tu, ini dia katakan istiqamah. Yang Nabi kata khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan sekalipun sedikit. Yang tu yang kita nak jaga sangat. Apa lagi tuan? Umpamanya salat sunat duha. Ini muakkad. Salat sunat duha mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, sunat muakkad. 2 rakaat paling tidak pun tuan. Mudah ya. Bukan lama mana pun 10 minit ya. Tak sampai 10 minit pun. Melainkan baca surah panjang-panjang. Sunnah baca surah Asy-Syams rakaat pertama, Ad-Duha rakaat kedua. Kalau kita nak ringkas lagi, baca surah Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Nak ringkas lagi, baca Fatihah je lah. Nak ringkas lagi, tak ada lah. Yang tu je lah. Nampak tak tuan-tuan? Punya mudah. Pilihlah, nak panjang boleh, nak pendek boleh. Asalkan jangan tak buat langsung. Nampak? 2 rakaat baca. Makna kata kita jaga tuan-tuan. Ni muakkad mengikut Ahlussunnah. Kalau mengikut mazhab Syiah dia kata solat sunat duha ni dia bid'ah kata dia. Bagi dia bid'ah, dia tak ada solat sunat duha. Jadi kita solat tuan-tuan. Jadi kalau kita solat makna apa? Kita ni ada sunnah wal jamaah. Yang tak solat tu mungkin Syiah pun. Bimbang kan. Jadi membuktikan kita sunni, solat sunat duha. Yang tak sembahyang sunat duha tu tak tahu lagi lah sunni ke Syiah ke dia. Mak dia jaga, pelihara solat sunat tu. Bahkan kelebihan kita tahu. Sunat duha ni kelebihan dia kita dapat. Maknanya rezeki tu mudah. Rezeki tu insya-Allah. Kita semua nak rezeki ni. Semua orang nak rezeki ni, rezeki melimpah ruah. Murah rezeki dia berkata.
Murah ni tak, ada setengah orang kata tak tepat murah. Kita nak mahal rezeki. Rezeki yang mahal, makna yang mewah lah tuan. Murah ni mana murah? Duduk rumah murah, pakai kereta murah, itu kita murah rezeki tu. Murah semua. Kita nak yang mewah, kita nak hak berlebih-lebih ni sebab kita nak apa? Kita nak memberi, kita nak bersedekah, kita nak makna kata infak, belanjakan ya Allah sebab kita ada lebih. Begitu. Begitu umpama. Apa lagi tuan-tuan? Yang kita dapat untuk laksanakan amalan umpamanya yang Nabi buatlah. Macam baca surah Al-Waqi'ah. Setiap malam tuan-tuan baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Mulk. Ni kalau kita dapat jagalah setiap malam tuan-tuan, bagus sangat. Kelebihan ni banyak. Kelebihan Al-Waqi'ah juga dapat meluaskan rezeki. Kemudian Al-Mulk dapat memelihara kita daripada azab kubur dan akhirat. Kelebihan tuan, 10 minit ya. Surah Al-Waqi'ah 5 minit, Al-Mulk 5 minit. 10 minit, winti 10 minit sebelum tidur, 20 minit. Tidur 5 jam tidur tidur lama. Ini maknanya yang ni yang kita nak sebut tadi, istiqamah. Kalau kita dapat jaga, insya-Allah ini yang dikatakan disiplin hidup, peraturan hidup. Kita jaga, kita buat secara selalu. Ini sebenarnya dia memberikan kekuatan dalaman kepada kita. Apa yang kita buat tuan-tuan, semua ni tuan-tuan, solat sunat, qiyamul lail, baca Quran, semua ni dia memberikan kekuatan dalaman. Orang akan dapat ini tuan-tuan. Dia akan terhindar daripada sifat leka, ghaflah, sifat lalai tuan-tuan. Pasal apa? Kita jaga. Yang Nabi buat ni kita ikut, sunnah kita ikut tuan-tuan. Maka hidup kita ni hidup yang ada disiplin, hidup yang ada peraturan, hidup yang ada sistem tuan-tuan. Dan ia memberikan kekuatan dalaman kepada kita. Sungguh tuan-tuan, ini yang kata tarbiyah ruhiyah, tarbiyah dalaman ni tuan-tuan. Itu sebab orang sampai sanggup mati. Sebab apa? Tarbiyah ni. Macam Ikhwanul Muslimin, tarbiyah dia memang hebat tuan-tuan. Itu yang dia tak berganjak tuan-tuan, mempertahankan kebenaran tu. Bukan main sanggup dibunuh mati, tak apa. Itu tarbiyah dia. Bukan senang, bukan ramai, bukan boleh orang begitu tuan-tuan, semua orang. Tapi dia orang sanggup mempertahankan kebenaran. Sebab Presiden Mursi dijatuhkan, digulingkan secara tidak sah. Sebab dia dipilih melalui sistem demokrasi yang sah, suara majoriti. Maka tak ada sebab dia digulingkan, tidak sebab dia dijatuhkan. Tiba-tiba kan Hosni Mubarak pula dilepaskan daripada penjara, ditahan di tahanan rumah lah. Lepas pula dakwaan habis lah. Ini masalah kita tengok hari ni, tak betul. Macam-macam bunyi hari ni kita lihat memang mengarut. Garut betul. Kemudian semalam habis malam apa ni, kes Altan Tuya dah lepas dah. Siapa hak bunuh Altan Tuya ni pun kita tak tahu. Habis dah. Maknanya dilepaskan. Habis cerita. Mungkin Altan Tuya dia tutup diri dia sendiri kot. Mungkin lah. Nak cerita ni, wallahu alam, kita pun pelik tuan-tuan. Jadi macam mana tentang mahkamah dunia hari ni. Jadi sebab itu balik ke kita nak sebut bahawasanya, nak katakan istiqamah tadi itu sampai ke tahap sanggup untuk berhadapan dengan kematian, sanggup menggadai nyawa kerana agama tadi tuan. Ini yang dikatakan tarbiyah dalaman. Yang ni yang kita nak dapat tuan-tuan. Dan melalui amalan-amalan istiqamah ni suatu perkara yang kita kena, insya-Allah tuan-tuan. Kita tak nak dia hamba Ramadan saja. Ramai orang jadi hamba Ramadan, dia bukan hamba Allah. Itu yang disebut oleh Dr. Al-Qadawi, kunu rabbaniin wala takunu ramadaniin. Jadilah kamu hamba kepada Allah, bukan jadi hamba di bulan Ramadan saja tuan. Ramadan jadi hamba Allah, habis Ramadan tak jadi hamba Allah lagi. Yang ni bukan dia.
Sedangkan Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada. Tujuan kita dicipta Allah ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah setiap masa, sepanjang hidup kita, tuan-tuan. Bukan Ramadan saja kita mengabdikan diri kepada Allah. Yang inilah yang kita nak jaga sangat, insya-Allah. Dan banyak lagi, tuan-tuan, benda-benda yang dapat kita tengok, zikir, wirid dan sebagainya. Kalau kita dapat jaga semua ni, dia memberikan kekuatan kepada dalaman kita, insya-Allah. Kita takkan ghaflah, kita takkan leka, kita takkan jadi golongan yang lalai. Sebab apa? Sebab kita laksanakan semua itu tanda kita ingat kepada Allah. Salat kita ingat Allah, baca Quran kita tanda kita ingat Allah, doa kita tanda kita ingat Allah, zikir kita tanda kita ingat Allah. Maka hidup kita ni, tuan-tuan, bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesanan Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah, iaitu pertama soal beriman kepada Allah, dan yang kedua istiqamahlah, berteruslah dalam melaksanakan tuntutan iman itu, insya-Allah. Saya kira itulah sedikit yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Semoga kita jadi orang yang sentiasa menjaga iman dan sentiasa istiqamah sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la madhula wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi kulli makan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.